Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Menangani jenayah rentas sempadan, khususnya di kawasan perairan Sabah, menjadi fokus utama bagi pasukan polis di Raja Malaysia. Beberapa pasukan khas termasuk unit Tiger Platoon dan unit Gempur Marine Anggerin digerakkan demi menjaga keselamatan masyarakat di sana. Saksikan laporan Kawalan Perairan Sabah disertai Wakil Rangkaian Media Prima Sabah dan Sarawak. Tugas menjaga keamanan negeri Sabah sememangnya memberikan cabaran kepada pasukan keselamatan disebabkan oleh faktor keluasan sempadan darat dan maritim serta faktor ekonomi termasuk konflik di Laut Cina Selatan dan di sekitar selatan Filipina. Go! Menurut Ketua Polis Negara, Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, hasil risikan dan pengumpulan maklumat, ancaman di perairan pantai timur Sabah masih wujud namun kadar jenayah rentas sempadan berjaya dikawal. Sejak kebelakangan ini, kita dapati bahawa keadaan keselamatan sudah mula terkawal. Keadaan semakin tenang dan insiden-insiden pencerobohan semakin berkurangan. Pencerobohan baik dari segi pelakuan jenayah rentas sempadan ataupun penyelundupan semakin berkurangan. Bagi memperkukuhkan kesiapsiagaan pihak berkuasa dalam menangani sebarang bentuk ancaman, Kursus Asas Tiger Platoon Siri 1 Palang 2022 diadakan di Pos Pulau Tabawan Sabah yang turut dihadiri oleh Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Seri Hazani Ghazali dan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah. Bagi tujuan menangani situasi-situasi pertempuran di laut, si combat, pertempuran yang di kawasan built-up area ataupun fighting in built-up area, FIBUA, dan juga untuk menguji kemahiran dari segi teknik, taktikal, pergerakan-pergerakan bagi mengatasi ancaman-ancaman jenayah rentas sempadan, jenayah pencerobohan oleh penjenayah yang ingin membuat kekacauan di negeri Sabah. Selain latihan unit Tiger Platoon, latihan berkala membabitkan pelbagai unit milik dalam pasukan PDRM turut dilaksanakan termasuk latihan unit Gempur Marine Anggerin bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan di perairan Sabah. Ancaman ini seperti wabak penyakit. Jika kita tidak sentiasa bersiap sedia dengan langkah-langkah penjagaan yang sempurna, tidak ada jaminan penyakit-penyakit ataupun ancaman-ancaman tersebut akan menghinggapi kita sini. Kita mahukan bahawa dalam apa juga situasi, kita sentiasa dalam keadaan bersiap sedia, baik dari segi mental setiap petugas-petugas pasukan keselamatan, termasuklah persiapan aset-aset kelengkapan yang perlu kita gunakan dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Unit Tiger Platoon juga dilatih dalam operasi mencari dan menyelamat di kawasan altitud tinggi seperti gunung dan hutan belantara. Selain itu, pasukan gerakan ARM PGA mempunyai kemahiran Counter-Insurgency Warfare CIW dan Close Quarter Battle serta Sea Combat bagi melaksanakan misi di dalam hutan, bandar atau urban warfare dan perairan negeri. Ia bukan berhenti di situ setakat itu saja. Ia akan disusuli dengan latihan-latihan lanjutan. Exercise berkala bagi memastikan bahawa setiap operatif kita, setiap anggota kita
maupun mereka daripada infanteri PGA ataupun daripada unit 3 platoon, termasuklah juga daripada pasukan-pasukan polis Marine dan juga anggota polis tugas am, sentiasa bersedia dalam apa juga situasi. Tambahnya, penubuhan 2 batalion tambahan pasukan gerakan am PGA di Sabah adalah sebahagian usaha meningkatkan tahap kawalan keselamatan di negeri itu. Dari segi struktur, khususnya untuk PGA ini, sekarang ini kita ada 5 batalion sedia ada untuk Brigade Sabah dengan kekuatan 3,000 lebih, 3,400 kekuatan. Kita akan berusaha untuk menjadikan daripada 5 batalion kepada 7 batalion. Ia dijangka akan dapat membantu menampung kawasan tanggungjawab untuk kita menghadapi apa juga insiden yang mungkin akan berlaku. Kita akan melihat dan memohon kepada pihak kerajaan untuk unit-unit Tiger Platoon, PGA dan lain-lainnya, Marine, untuk dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan bagi membolehkan mereka bergerak dengan lebih cekap dan lebih berkesan lagi. Kedudukan wilayah kepulauan negara jiran Filipina yang begitu hampir dengan sempadan wilayah laut Malaysia memudahkan pelakuan jenayah rentas sempadan berlaku. Justru, setiap aktiviti mencurigakan akan dipantau rapi oleh PDRM. Pada masa yang sama, usaha menjadikan Pulau Tabawan di Lahad Datu Sabah sebagai lokasi latihan tetap untuk pelbagai elemen dalam pasukan PDRM juga sedang diusahakan. Talimat yang ringkas yang diberikan oleh saya kepada pengarah KDKA dan juga CP Sabah dan juga Komander Brigade Sabah, saya dimaklumkan bahawa kawasan Pulau Tabawan ini merupakan satu kawasan yang sesuai untuk digunakan sebagai satu lokasi latih amal bagi tujuan meningkat kemahiran. Justru kita akan berusaha untuk membuat permohonan rasmi kepada kerajaan negeri bagi tujuan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan khusus untuk latihan amal pasukan-pasukan keselamatan di bawah Polis Diraja Malaysia. Di samping itu, latihan secara berkala yang dijalankan bersama pihak keselamatan negara jiran seperti Indonesia dan Filipina sentiasa dilakukan dalam mengukuhkan kawalan keselamatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Kita telah mewujudkan apa kita panggil P2P, point-to-point, kontak antara unit-unit di bawah PDRM, Polis Marine, PGA dengan rakan-rakan sejawatan kita di negara-negara jiran. Ini bagi tujuan untuk kita berkongsi maklumat, berkongsi risikan dan berkongsi kemahiran kerana kita menghadapi ancaman yang sama. Kerjasama ini sebenarnya bukan perkara yang baru. Ia telah pun diamalkan sejak daripada dahulu. Beliau turut menyatakan tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang memanipulasikan isu tuntutan waris Kesultanan Sulu ke atas Sabah serta mengambil kesempatan melakukan perkara yang bertentangan dengan undang-undang negara. Bagi pihak PDRM, apa yang kita utamakan dan kita fokus adalah rentetan daripada tuntutan-tuntutan semikian timbul beberapa cubaan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang kita pasti bahawa mereka ini bertindak di luar daripada batas undang-undang. Kita lihat sekarang ini mereka macam agak terkawal. Oleh demikian, apa juga keadaan yang tenteram yang kita alami sekarang ini bukan bererti kita boleh bersenang hati. Mereka akan sentiasa mengintai peluang untuk membuat aktiviti jenayah. Pengorbanan pasukan keselamatan dalam mempertahankan kedaulatan negara daripada serangan pihak musuh agar masyarakat hidup dalam keadaan aman dan harmoni akan sentiasa dihargai oleh penduduk negeri Sabah. Pihak polis benar-benar bertanggungjawab atas keselamatan di daerah Sendakan, khususnya di negeri Sabah dan amnya keseluruhan di dalam Malaysia. Jangan ada di antara kita, khususnya penduduk masyarakat
di daerah Sendakan, Sabah dan Malaysia yang suka menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak benar, apatah lagi mengkritik penguasa-penguasa keselamatan yang sedang menjalankan tugas. Kita tidak lagi melihat atau mendengar jenayah rentas sempadan berlaku dalam kadar yang dekat, kerap dalam tempoh-tempoh ini, dan kerana itu ia adalah lambang kejayaan pihak Eskom melalui elemen serta agensi yang ada di bawahnya. Terima kasih kepada pihak keselamatan, khasnya Eskom bagi kawasan pantai timur Sabah yang telah mewujudkan rasa selamat bagi masyarakat di kawasan ini. PDRM melalui Eskom adalah amat baik kerana kita dapat menghalang daripada rentas sempadan dari pihak-pihak ataupun pendatang tanpa izin melalui Pulau Mangsi dan juga Pulau Balabak di daerah Kudat. Dengan adanya PDRM di pos ataupun Balai Polis di Karakit itu dapat membantu masyarakat untuk mereka dapat mengenal pasti ataupun menjaga keselamatan di daerah Banggil, termasuk juga di Kudat. Meskipun hampir 2 tahun bebas daripada ancaman jenayah rentas sempadan, pasukan PDRM sentiasa berwaspada dan memperketatkan kawalan di negeri itu, terutamanya sekitar pantai timur Sabah. Kebakaran kilang, mohon anggota keluaran bersiap sedia. Mereka berdepan dengan bahan kimia berbahaya dan gas radiasi beracun yang boleh meragut nyawa. Itulah antara cabaran pasukan Hazardous Material Unit Team atau HAZMAT ditubuhkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Wartawan Tun Nizami Hashim menyertai latihan pasukan HAZMAT dan CBRNE di Balai Bomba dan Penyelamat Kulim High Tech Park, Kedah. Penduduk Bandar Baru Sungai Buloh diarah berpindah bagi mengelakkan kejadian lebih buruk akibat kebakaran besar di sebuah kilang mercun petang tadi. Letupan pertama berlaku kira-kira 3.30 petang tadi, diikuti satu lagi letupan kira-kira 10 minit kemudian. Kira-kira 150 pekerja kilang itu, Astra Fireworks Sendirian Berhad, dipercayai terperangkap dalam kilang yang hangus sama sekali ini. Tragedi letupan dan kebakaran kilang mercun atau dikenali sebagai Hiroshima Sungai Buloh pada 7 Februari 1991 mencetuskan idea kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk menubuhkan unit khas Hazardous Material Unit Team HAZMAT pada 29 Oktober 1992. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah mempunyai 33 anggota unit HAZMAT dan CBRNE di bawah kelolaan pengarahnya, Penolong Kanan Pusurujaya Bomba, Sayani Saidul. Okey, hari ini kita bertugas. Saya harap tuan-tuan semua dapat memastikan peralatan jentera berada dalam keadaan yang terbaik. Keluar baris. Pasukan HAZMAT bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah ni kita tempatkan di Balai Bomba Kulim High Tech. Kerana di kawasan Kulim High Tech ni adalah kawasan perindustrian yang mana kita anggap kawasan ini mempunyai risiko dari segi kemerbahayaan, kemalangan berkaitan dengan chemical. Jadi anggota yang ada di Balai Bomba Kulim High Tech ni 80%-nya adalah pegawai-pegawai yang terlatih sebagai pasukan HAZMAT bagi mengendalikan kes-kes berkaitan dengan kebocoran ke ataupun sebarang insiden yang berkaitan dengan chemical lah ya. Menurut pakar HAZMAT dan CBRNE, Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Kedah, Timbalan Penguasa Bomba Ahmad Naufal Abdullah, anggota yang ingin menyertai unit ini perlu mempunyai ketahanan fizikal, mental dan tidak fobia terhadap kegelapan dan kawasan sempit.
setiap anggota bomba yang melengkapkan 21 hari kursus asas, barulah kita akan iktirafkan dia sebagai anggota pasukan khas Hazmat dan CBRNE. Sepanjang berkursus 21 hari adalah merupakan satu cabaran yang amat besar. So selama 21 hari itu kita akan ditempatkan di satu kawasan. Bermula seawal jam 5.30 pagi kita akan mulakan aktiviti dan kebiasaannya diakhiri dengan sehingga jam 1-2 pagi berdasarkan latihan yang kita laksanakanlah. So sepanjang kursus itu kita akan didedahkan dengan physical training, education berkaitan dengan pengetahuan melibatkan Hazmat dan CBRNE, berkaitan pakaian perlindungan dan sebagainya. So dalam sepanjang kursus itu juga terdapat simulasi latihan dan kita akan buat familiarization, pembiasaan berkaitan dengan peralatan, kelengkapan, alat perlindungan diri yang kita akan gunakan sebagai anggota pasukan khas. Walau bagaimanapun, selepas tamat latihan 21 hari itu, kita akan menilai anggota tersebut selama setahun berkaitan dengan attitude, dia berkaitan dengan kemampuan dia, berkaitan dengan keinginan, kesungguhan dan sebagainya. So kita nak tengok effort dia dalam tim ini supaya kita jadikan satu pasukan yang unggul di Malaysia. Barulah pegawai tersebut akan ditauliahkan sebagai pegawai pasukan khas Hazmat dan CBRN. Pasukan ini dilengkapi satu jentera canggih bagi menangani CBRNE, iaitu chemical, biological, nuklear dan radioaktif. Kita ada satu jentera yang dilengkapkan dengan peralatan, yang dilengkapkan dengan kemudahan yang sangat-sangat relevan dan bersesuaian untuk masa kini. Jadi jentera ini akan digerakkan sekiranya terdapat panggilan melibatkan kes-kes Hazmat dan CBRNE. Selain itu kita juga terdapat incident room, control room and command room dalam jentera ini. Jadi maksudnya jentera yang kita ada tersedia di negeri Kedah ini cukup lengkap dan sangat berguna untuk kita beroperasi. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim High Tech Park, penolong penguasa bomba, Azmir Hassan, unit Hazmat dan CBRNE balainya terlibat dalam pelbagai misi pembersihan bahan kimia, termasuk kes pencemaran toksik di Sungai Kim Johor pada awal Mac 2019. Kita selalu menerima kes yang melibatkan kebakaran dan juga kemalangan. Dan ada juga yang kita terima kes-kes yang melibatkan daripada segi kes tumpahan cecair berbahaya iaitu chemical dan juga kebocoran di industri Kulim High-Tech tersebut. Yang terbaru yang berlaku sebelum ni adalah kes yang melibatkan kebocoran gas amonia di dalam kawasan industri Kulim High-Tech, di mana dia melibatkan hampir 200 orang mangsa, di mana kesemuanya kebanyakannya mengalami sesak nafas dan juga muntah-muntah disebabkan kesan sampingan daripada kebocoran bahan kimia tersebut. Sebagai ketua balai di sini, saya untuk memastikan keselamatan daripada anggota saya daripada terdedah daripada bahan bahaya tersebut, di mana saya terapkan dia orang daripada segi kekemasan daripada segi PPE. Itu adalah salah satu medium yang penting untuk seorang anggota bomba dalam menangani kes-kes yang melibatkan kemerbahayaan. Kita tak dapat jangka tahap kemerbahayaan yang kita hadapi di situ. Saifuddin Baharudin dan Ahmad Izzat Muhammad antara anggota bomba yang telah 3 tahun menyertai unit Hazmat di Balai Bomba dan Penyelamat Kulim High Tech Park. Saya memilih untuk masuk unit Hazmat ni adalah kerana satu, yang pertama sekali adalah ilmu, yang kedua adalah untuk menyelamatkan orang daripada segi aspek lain yang luar daripada bidang bomba yang biasa yang kita buat. Bagi saya, kerana saya masih lagi baru, jadi yang pertama sekali memang kesukaran dia untuk bernafas, yang tu yang paling sukarlah. Satu lagi untuk pergerakan. Bagi saya dua perkara tu yang agak sukar dilakukan ketika pakai baju ni. Pengalaman yang tak boleh lupa adalah yang terbaru ni adalah pasal endemik ni adalah terlibat dalam HADR lah di KLAA. Sebelum ketibaan kapal terbang tu, kami kena bersedia lebih awal lah. Macam kami kena sanitize penumpang tersebut. Itulah dengan keadaan yang kami kena pakai full PPE apa semua. Memang mencabar mental lah, ketika mental kami lah. Kru 999 juga berkesempatan mencuba pengalaman memakai pakaian perlindungan diri PPE Level A yang digunakan anggota Hazmat untuk mendepani kemerbahayaan tahap tinggi.
Ini adalah pengalaman saya yang pertama menyarung pakaian PPE ini. Sebenarnya agak sukar untuk bergerak kerana ianya tebal dan juga berat kerana saya menggunakan tank atau silinder untuk bernafas. Dan untuk memakai pakaian PPE ini tidak boleh ada sebarang peralatan elektronik seperti jam dan juga telefon bimbit kerana dikhawatiri boleh mengganggu situasi bahan kimia yang ditugaskan oleh pihak Hazmat untuk memadamkan kecemasan itu. Kami turut menyahut cabaran melakukan satu latihan mudah untuk mengutip duit shilling tanpa meletakkan lutut di permukaan tanah. Ekoran ia boleh menyebabkan kebocoran pada PPE. Okey, memang susah tuan. Memang susah. Pasukan Hazmat dan CBRNE, Balai Bomba dan Penyelamat Kulim High Tech Park, dalam perancangan untuk memperbesarkan jumlah keanggotaan dan menaik taraf kelengkapan aset selari dengan keperluan semasa. Sekiranya kita berdepan dengan situasi yang berbahaya, yang paling kita risaukan ialah melibatkan gas. Sebab ada gas yang tak boleh nampak, yang tak boleh bau dan sebagainya. So kalau tuan-tuan ataupun masyarakat mengenal pasti abnormalities, please alert. Sila maklumkan kepada pihak yang berkaitan. Jangan tunggu lama kerana kita tak tahu kesan dia mungkin lebih dalam. Perhatian, panggilan kecemasan kebakaran kilang. Mohon anggota keluaran bersiap sedia. Pasukan Hazmat dan CBRNE, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, akan terus bersiap siaga dalam mendepani bahan kimia, bahan biologi, bahan radioaktif, bahan nuklear serta bahan letupan dalam menyelamatkan nyawa demi kesejahteraan masyarakat. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Lebih 15,000 liter minyak diesel bersubsidi tersimpan di dalam sebuah stor haram di Kuala Lumpur. Premis hanya beroperasi untuk memenuhi permintaan pelanggan tetap mereka. Saksikan laporan penyelewengan minyak diesel bersubsidi disediakan wartawan Haris Farouk Alex. Sikap tamak segelintir pihak dalam mengejar keuntungan secara drastik mendorong ke arah penjualan dan penyeludupan minyak diesel bersubsidi. Lebih membimbangkan apabila ia didalangi sindiket yang menggunakan kawasan lapang yang disewa khas sebelum dijadikan sebagai lokasi penyimpanan dan penjualan secara haram. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, Kuala Lumpur, baru-baru ini menyerbu sebuah stor haram yang menyimpan hampir 15,700 liter minyak diesel bersubsidi. Masuk. Ribbon. Masuk. Okey, you duduk. Jangan kau sini. Duduk. Yuk. Hasil pemeriksaan mendapati premis ini berurusan dengan barang kawalan yang disyaki minyak diesel bersubsidi tanpa sebarang lesen yang sah. Ini hari you kutip berapa lesen minyak? Jangan. Berapa banyak? Bagi tahu semua tahu. Kita sudah tahu sebab kita sudah tahu tapi kita minta jawapan daripada you. 30 petrol pump. Gagal 25 30 stesen minyak. Mana? Area mana? Kawasan. Ada tapak, tentul. So, tapak, tentul. Sini sajalah. Kita pergi. Paling jauh mana pergi? Tak sini je. MR1. Masuk.
Lelaki berusia 42 tahun ini mendakwa membeli minyak diesel bersubsidi di beberapa stesen minyak yang sah sebelum menghantar barang kawalan itu ke stor untuk proses penyimpanan. Isi 250 liter, you taruh nozzle, you angkat balik ada tak? Ada kan? Mana? Cik. Diorang tak marah ke? Beli. Duit bayar sama dia sikit lah, duit. Kopi, betul lah. Orang bayar sikit? RM10. Kopi. Jadi tuntut. Ketika pemeriksaan dijalankan, terdapat seramai 14 orang lelaki warga tempatan disyaki pekerja dan pemandu lori yang terlibat dalam sindiket ini. Tangkapan juga dibuat ke atas seorang lelaki yang dipercayai bertanggungjawab menguruskan premis tersebut. Hari ini. Semalam you datang sini? Hari ini. Malam? Ada. Datang kan? 2 hari lepas ada. 2 hari lepas ada kan? Ada. Buat apa? Semayang hari-hari ya? Ada, saya cakap kerja sini lah. Kerja sini memang. Kerja sini lah? Kerja apa? Kerja pengurus lah macam ni. Tak apa, jangan cakap betul tak ada salah. Kita tak nak marah, cakap ni pun kita marah. Kerja sini lah, pengurus. Ketua Setiausaha KPDN HEP, Datuk Azman Muhammad Yusof menegaskan sebarang aktiviti penyelewengan minyak diesel bersubsidi akan dipantau sekaligus mengurangkan hasil negara daripada terus dirompak. Sepatutnya minyak subsidi ini kita tujuannya bila kita memperkenalkan subsidi ni, kita beri kepada kumpulan sasar kita bagi pendapatan rendah dan sebagainya. Jadi sekiranya dia ambil untuk tujuan yang penyelewengan ini, maka benefit tu tak sampai ataupun kemanfaatan tu tak sampai kepada masyarakat yang sepatutnya menerima. Malah mereka yang menyeleweng ini mendapat keuntungan yang berlebihan kerana mereka beli pada harga yang rendah dan dapat menjual pada harga yang lebih tinggi. Sedangkan sepatutnya diesel ni kita beri pada masyarakat yang sepatutnya lah untuk mendapatkan kemudahan tersebut. Jadi ini cukup negatif dalam konteks kita nak memastikan bahawa dasar subsidi itu sepatutnya tercapai. Tapi mereka ni boleh boleh menghalanglah pencapaian objektif subsidi tersebut. Jadi kesannya amat negatif dan sebab itulah kita mesti melakukan aktiviti-aktiviti penguasaan supaya kita dapat atasi masalah minyak diesel ni digunakan untuk tujuan yang lain. Selain minyak diesel, beberapa peralatan lain seperti pam minyak, tangki serta 4 buah lori telah dirampas dan dihantar ke stor kastam Diraja Malaysia di Dengkil bagi tujuan penyimpanan. Laporan Haris Faruk Alex 999. Sambutan ambang kemerdekaan dicemari dengan rusuhan antara sekumpulan lelaki di Mertakap Pahang. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 12.30 malam itu dipercayai akibat ketidakpuasan hati mereka selepas berlawan membunyikan motosikal. Rakaman rusuhan itu menjadi tular di media sosial sehingga mencecah lebih 30,000 jumlah tontonan di laman Facebook. Kejadian rusuhan itu mendapat kecaman netizen yang mengkritik tindakan kesemua suspek tidak mencerminkan adab dan budaya ketimuran. Beberapa harta benda awam juga dilaporkan mengalami kerosakan susulan rusuhan terbabit. Benda tu tak tahu tapi suamilah cakap. Dia cakap ni macam kat depan kedai kita kan, kata. Patutlah macam ada macam kaca-kaca sesepar depan kedai tu. Lepas tu ada helmet kan yang mungkin dia orang guna untuk gaduh kan. Itulah.
Saya takut lah kan, takut orang pecah kedai ke. Bendera saya bukan curi lah. Sebab kedai memang tutup malam sebab memang sini kawasan yang jugalah bahaya jugalah. Kalau malam tu memang sunyi lah. Tak sepatutnya dah berlaku sebab kita kan dah lama merdeka, dah 65 tahun. Jadinya tak sepatutnya lah benda tu berlaku. Benda tu memang tak mencermin lah sifat tu. Kalau ada majlis-majlis macam tu, dia orang kalau boleh mabuk ni lah. Memang banyak orang mabuk lah kalau kawasan ni. Memang setiap hari macam tu. Supaya diperketatkan lagi lah. Rondaan tu kerap kali lah. Menurut Ketua Polis Daerah Temerloh, ACP Muhammad Azhar Muhammad Yusof, pihaknya telah menahan kesemua 7 suspek berusia lingkungan 19 hingga 35 tahun dipercayai terbabit dalam rusuhan itu. Hasil ujian seringan air kencing turut mendapati seorang daripada mereka positif dadah jenis ganja. Dia pergaduhan bila pihak polis sampai, memang kita pun buat penugasan kita. Bila bergaduh tu, bila dengar diorang disperse sendirilah. Kecederaan diorang bergaduh lebam-lebam akibat pukulan helmet sama-sama mereka lah. 3 orang daripada tangkapan tu ada jalan lapor lah. Tambah ACP Muhammad Azhar lagi, pihaknya menyeru orang awam yang menyaksikan kejadian rusuhan itu untuk tampil membuat laporan di Balai Polis berhampiran. Usaha mengesan saki baki individu yang terbabit dalam rusuhan itu masih giat dijalankan pihak polis. Pihak polis juga berterima kasih kepada mereka yang memberi maklumat seperti rakaman video maklumat kepada polis mengenai kejadian ini dan ianya membantu pihak polis dalam menjalankan siasatan pada mereka suka upload ni supaya lebih berhati-hati dalam menguploadkan sesuatu kejadian atau insiden yang berlaku. Ianya boleh menimbulkan kegusaran dan spekulasi yang tak betul lah mengenai suatu kejadian tu, dan sama-sama kita memerangi jenayah di kawasan kita. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh di tempat awam. Kesemua suspek berdepan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua sekali jika sabit kesalahan. Boleh tengok, boleh naik. Mencetuskan provokasi serta bergaduh sesama sendiri demi mendapatkan pekerjaan. Itulah antara isu yang membabitkan warga asing di Pasar Borong Kuala Lumpur yang mendapat perhatian pihak berkuasa. Saksikan serbuan tindakan khas operasi bersepadu yang dijalankan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul bersama wartawan Arisha Khalid. Gaduh-gaduh itu lama ada. Itu gaduh-gaduh pun macam ni salah dia hantam macam ni. Siapa dia nak kerja kat sini ke? Kerja atas dalam pasar lah. Dalam pasar waktu dia. Ya. Kegiatan gangsterisme di kalangan warga asing dikesan semakin berleluasa di kawasan ini. Dan menurut pihak polis, terdapat beberapa laporan mengenai kejadian tersebut di mana mereka akan cuba bergaduh sesama sendiri untuk mendapatkan hak bekerja di setiap premis yang berada di sekitar kawasan Pasar Borong. Bertindak mengikut aduan orang awam, Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul menggempur kawasan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur bagi membongkar kegiatan kongsi gelap yang dipercayai semakin aktif di kalangan warga asing. Semua lokal? Lokal lah. Foreigner tak ada? Ya. Atas ada apa? Itu kotak-kotak ni semua. Tengok. Boleh tengok? Boleh naik? Tak. Operasi turut dijalankan dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Agensi Anti Dadah Kebangsaan serta Jabatan Sukarelawan Malaysia.
Siasatan awal mendapati segelintir pemilik perniagaan mengubah suai premis untuk disewakan kepada puluhan pendatang asing tanpa izin demi mengaut keuntungan berganda. Sewaktu pemeriksaan dijalankan, seorang lelaki berusia 24 tahun ditahan kerana memiliki tatu lambang ikan koi disyaki milik geng 42. Hutang sudah bayar? Ha? Hutang pernah ada masuk dalam ah? Pernah masuk penjara apa semua? Tak. Tengok penjara. Angkat sikit. Ini tattoo apa? Ha? Ini tattoo apa? Kenalan ke apa semua? Ini tak lah, ini suka-suka kita pergi. Ada geng ah? Tak lah. Ha? Tak lah. Sebab tu Australia sana kerja. Oh, kerja Australia. Ya. Masa lalu? 1 tahun macam. Ya ke? Ha. So dengan rekod dengan polis ada? Rekod jenayah ke? Apa itu? Rekod narkotik. Rekod dengan polis. Ada masalah? Tak. Sebelum ni tak ada pernah ada rekod dengan polis? Tak ada pernah masuk penjara? Tak ada. Tak ada. Okey, cantik. Aha. Tengok belakang. Kita mau checking ah. Ini tattoo selalu ada buah-buahan. Dia pun tahu kan? Dapat. Dapat. Ini main. Ini dah sebab kita suka. Dapat turunkan. Kita mau tengok. Ini ada simbol mah. Ini tiger apa semua. Di mana punya geng? Kalah. Geng kalah. Tak ada lah. Ya, abang. Kalau tak ada tak apa. You boleh follow saya. Kita mau tahan sama you. Sebab apa ini hari operasi apa semua memang kita target itu apa semua selain daripada parti. Kita mau selain ini operasi pagi ini selain daripada operasi itu parti. Kita ada. You dengar cakap saya. Okay. Selain itu parti kita mau checking. Sekarang ni kita operasi itu arahan mau tangkap itu sekali itu ada geng pertubuhan. Gangsterism ke apa semua. So kita mau checking you punya rekod. Faham ah? Bagaimanapun, suspek cuba berdalih agar dirinya tidak ditahan pihak berkuasa. Ya, ini memang saya suka, saya bagi tattoo saja. Sebab saya semua pun itu Australia sana. Lepas 5 tahun sudah. Saya kerja itu apa? Rumah merah. Lalu simin itu. Kalau you member dekat sini, kena ada tattoo ke? Tak lah. Ini saya, ini kak, ini kira apa panggil? Kira jangan haji su ah. Oh, dia parti pakai merah solok putar-putar suka orang. Sekarang pun lama kan. Ini kan ada ketua suruh yang kerja. Jalan. Itu saja. Saya tak ada cakap dia gangster. Ya, tapi kita mau checking. Okey, follow sama saya. Baik. Kalau kau kita tampok ya. Kan di gangster. Kita bilang. Selain kegiatan gangsterism, segelintir warga asing turut dikesan melakukan kesalahan jenayah lain di sekitar kawasan Pasar Borong Kuala Lumpur. Menurut Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beh Eng Lai, kes dadah serta kecurian barang dalam kereta turut mendapat perhatian pihak berkuasa. Contohnya, pekerja ataupun pembeli pelanggan di sini letakkan dompet, barang-barang berharga wang tunai lah dalam kereta, kadang-kadang di dalam dashboard, di tempat yang mudah dinampak oleh orang. Jadi adalah penjenayah tertentu nampak pecahkan cermin, ada pula tak payah buka pecah cermin langsung, terus buka pintu ambil. Saya ingin menyuruh pelanggan, baik pelanggan ataupun yang pekerja sini yang sama ada pemandu lori yang menghantar sayur, buah-buahan ke sini, jagalah harta benda sendiri. Kalau masuk ke pasar, turunkan barang, bawa lah dompet, jangan tinggal dalam lori sehingga mudah dicuri orang. Menurut Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Yahya Osman, pihak berkuasa menerima banyak aduan daripada orang awam berkaitan kehadiran pendatang asing tanpa izin yang cuba mendominasi perniagaan di kawasan terbabit. Okay, mereka ni berlumba-lumba untuk sebenarnya mendapatkan kerja lah. Apabila orang menjalankan perniagaan, jadi dia cuba untuk menguasai kawasan dia tu ataupun tempat yang dia berniaga tu. Jadi lebih untuk dapatkan customer yang ramai. Jadi kerana itulah mereka akan jadi kumpulan-kumpulan tu melibatkan warga negara asing. Majoriti yang ada di sini daripada Myanmar, kemudian daripada Bangladesh dan daripada Indonesia. Datuk Yahya Osman turut mengatakan isu gangsterism di lokasi berkenaan masih terkawal. Ekoran tiada kejadian serius berlaku disebabkan kes pergaduhan yang dilaporkan setakat ini.
Kebanyakan kalau pergaduhan ni melibatkan sama mereka. Jadi kebanyakan ada juga yang dilaporkan dan ada juga yang tidak dilaporkan. Ya. Jadi kebanyakan yang dilaporkan itu tidak melibatkan kecederaan atau cuma pergaduhan tu kita dapat hadir di kawasan tersebut. Jadi dia itu kita tahan dan bawa ke balai polis untuk tindakan lanjut. Beliau menegaskan operasi penguatkuasaan dan pemantauan akan dijalankan secara berkala di kawasan berkenaan bagi membanteras isu gangsterisme, kongsi gelap serta pengedaran dadah membabitkan warga asing selain mengekang kemasukan parti yang mampu mengundang bahaya kepada orang awam. Sepanjang operasi dijalankan, seramai 400 individu telah diperiksa melibatkan 147 warga tempatan dan 253 warga asing. Seramai 35 individu warga asing ditahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 1963 gara-gara tidak mempunyai dokumen sah serta di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana penyalahgunaan dadah. Operasi tamat jam 1 petang. Laporan Arisha Kalim 999. Saudara, sebarang pandangan dan maklumat mengenai jenayah boleh disalurkan menerusi email dan laman Facebook rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya, Sofia Nur Solihatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.